Alright, untuk makluman semua hadirin sekalian, semalam kita ada 6 sesi, 6 seminar. Okay? Seminar yang telah berlangsung adalah satu, VLE Dashboard Designing. Yang kedua, Google Apps untuk pendidikan. We have also, yang ketiga adalah Hour of Code. Keempat, Digital Storytelling, di mana diorang belajar buat video editing. We have nombor 5 seminar adalah Skills Up. And seminar ke-6 adalah Classroom of the Future. Kelas untuk masa hadapan. Alright. So, kita juga ada showcase kat booth kita pada sebelah kanan anda. So, silalah pergi melawati pelajar-pelajar yang tengah buat showcase dan tanya diorang soalan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan menjemput adik yang pertama sekali untuk dashboard designer yang terpilih untuk membuat presentation dashboard beliau, iaitu adik Muhammad Ilyas Hashimi bin Badrul Hisham dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof Perak. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang berada dalam dewan ni. Hari ini saya dipilih, dilantik menjadi wakil Perak untuk menunjukkan dashboard ni. Saya daripada Perak lah. Sekolah SMK Sultan Yusof, Sekolah Sultan. Okey. Apakah kebaikannya dashboard ini kepada kita? Baik. Yang pertama, cuba lihat. Kita boleh buat laman utama seperti Facebook, tapi kita tak boleh share dengan orang. Yang tu kelemahan dia. Dan kita boleh set gambar kita ni. Ini paksu saya. Kita boleh set notification apa yang cikgu kita bagi kepada kita. Seperti contohnya cikgu saya, Cikgu Maslim binti Kamrudin telah membuat topik mobile apps. Dan kita boleh lihat di sini. Dan kita juga boleh melihat notification di sebelah atas ni. Di sini yang untuk singkatan dia. Kita juga boleh melawat site dan juga assignment kerja sekolah yang cikgu kita bagi. Dan kita juga ada diary. Diary ni cakap sorang-sorang lah. Saya tak suka tulis diary. Macam forever alone. Dan kita juga boleh buat kalender. Contohnya seperti hari ini, hari Rabu, gallery walk. Dan sebagainya lah. Kita boleh balik rumah hari Jumaat. Tak sabar balik rumah ni. Dia juga boleh untuk menunjukkan kita punya ciri-ciri pribadi kita. Contohnya saya punya ni biodata, pendidikan, bolehlah edit semua ni. Sekolah, universiti, cita-cita. Saya nak jadi Perdana Menteri. Jadi sebagai Perdana Menteri yang berwibawa, saya akan mengangkat Malaysia ke arah keagamaan. Hidup Islam. Contoh je. Tapi memang betul pun saya buat macam tu kalau jadi PM lah. Kalau tak jadi PM, mungkin jadi programmer, membuat satu game untuk Malaysia. Satu game yang untuk pahlawan-pahlawan Melayu. Seperti Call of Duty. Mungkin kita akan bergabung dengan Call of Duty dengan Ubisoft. Dan mereka satu cipta game yang mana orang Melayu berperang dengan pahlawan Jepun, berperang dengan Jepun, Belanda dan sebagainya yang pernah jajah negara kita tu. Dan impian saya
Saya nak pergi Mekah lah, nak tunai haji. Dah rukun Islam. Kalau dah mampu. Baik. Kita pergi kepada education pula. Ini tugasan ICT saya yang cikgu saya buat kan. Dia buat satu tugasan dan dia suruh pelajar-pelajar dekat dalam kelas dia pergi ke laman web IT ni, laman web Frog ni untuk buat kerja sekolah kat sini. Dia tak bagi kerja sekolah secara manual, dia tapi dalam komputer, dalam maya. Bila balik rumah baru boleh buat. Itu kelebihan benda ni. Kalau buat dalam Facebook, ramai antara kita bukan untuk kegunaan untuk belajar, tetapi untuk bersosial. Jadi Frog Weekly ni memang bagus. Ini laman web IT, kumpulan saya yang cikgu saya suruh buat untuk pembentangan. Nak tengok tak? Kita cuba tengok. Inilah kita kembali kepada yang asal. Sebab kita nak bentang dashboard, bukan laman web IT ni. Dan ketika saya tak tahu nak buat macam mana widget-widget ni nak untuk apa kan, saya pergi ke site belajar membina laman Frog. Laman Frog ini memang banyak widget, jadi mungkin pening sikit untuk budak baru ni. Dan ni macam mana boleh ada guru kat sini. Ni cikgu saya letak. Baik cikgu saya ni, Cikgu Maslin. Dan pada awal tahun itu saya ada pergi ke sebuah universiti untuk belajar membuat application untuk Android. Aplikasi untuk membuat Android ini dinamakan sebagai Apps Inventor yang disediakan oleh Google. Dan sesiapa saja, malah budak-budak 5 tahun, 6 tahun juga boleh membuat aplikasi Android. Contohnya siapa yang saya buat dengan kumpulan saya, anda boleh tengok. Saya buat satu aplikasi untuk sekolah saya, SMK Sultan Yusof, dan satu aplikasi untuk sejarah. Apps Inventor ni orang kata simple je, tapi boleh boleh memberikan manfaat lah. Ini contoh yang ada dalam aplikasi ni tu, ada gambar. Tokoh-tokoh dia, Sultan Ajlan dan pengasas Sunway Lagoon, apa ke nama dia, Tan Sri Jeffrey Chuk, apa ke. Dan kalau nak download boleh juga imbas sini. Dan satu lagi aplikasi Pahlawan Melayu. Di dalam ni boleh kita buat quiz. Di mana kalau kita salah dia akan ulang-ulang balik sampailah betul. Itu membolehkan ingatan kita kuat. Ya, sebagai orang Melayu yang hebat, kenalah berlatih membaca. Tutorial dia anda boleh layari sendiri dekat YouTube. Ini pertandingan di ICT itu, di UTP, Universiti Teknologi Petronas, yang mana kami belajar cara-cara membuat, dan ada pertandingan. Diberi masa selama 3 jam untuk menyiapkan satu aplikasi, dan kami memenangi Best Apps Inventor Awards dan mendapat nombor 3 daripada keseluruhan, kalah kepada sekolah budak perempuan. Astagfirullah. Kita lelaki menjadi pemimpin, masakan oleh kalah dengan perempuan. Itu menunjukkan lelaki ada sifat pemalas. Kita kembali. Dan time bosan, time buat kerja sekolah, kita boleh pasang lagu kan. Kita upload dekat
koleksi lagu-lagu kegemaran ni. Banyak juga lah kita boleh upload. Tapi kalau internet lambat tak payahlah upload. Dan skill ups yang saya belajar semalam, apakah kita boleh belajar apa-apa yang tak ada dalam diri kita dan apa yang kita minat. Contohnya seperti saya nak jadi Perdana Menteri, kita boleh cakap pula. Kita boleh search apa yang cara-cara untuk bercakap di hadapan orang ramai. Dan apa-apa saja kita nak jadi hacker ke, astronomer, arkitek ke apa-apa, kita boleh search. Dan kita boleh tahulah dia ajarlah budak-budak. Ini kebanyakan yang upload ke dalam laman web ini hanya budak-budak hanya berusia dalam 5 tahun, 6 tahun ke atas saja. Budak-budak pun upload. Yang dewasa ni pemalas. Dan kita boleh juga main game, upload game. Tapi ni dah kena ban. Ban pula. Block. Tu dia tak bagi budak-budak main game, melemahkan ingatan katanya. Bukannya menguatkan ingatan ke. Dan kita juga boleh buat upload jadual kelas kita. Seperti saya tak suka tengok jadual dekat kertas. Jadi saya upload kat sini. Dan kita boleh tengok lah, boleh edit gambar, gambar pula. Sejarah, warna sejarah tu kita gambar, warnakan dia dengan satu warna saja. Dan macam nak buat. Dan to do, apa yang saya perlu buat, kita boleh tulis apa yang kerja yang kita perlu buat pada minggu itu, bulan itu, tahun itu. Dan saya telah siapkan dashboard ini pada hari 20 hari bulan hari ini tadi. Dan saya telah warnakan. Bagi yang belum siap, saya tak warnakan untuk mengingatkan saya tentang apa yang belum siap lagi. Dan kita beri toolbox. Ini blok Prod Valley 3S yang banyak juga membantu saya semalam saya belajar. Dan kita boleh tengok sini banyak dia punya tab. Anda boleh search sendiri kat internet. Kita tak ada masa ya. Ya Allah. 5 minit bagi. Mana cukup tak? Dan toolbox ni juga memberikan kita cara-cara kita boleh upload kerja-kerja yang nota-nota lah, contohnya latihan untuk kita lakukan untuk research untuk budak-budak BI. Kita boleh upload kamus. Lembab pula internet. Ni bolehlah search ni tanpa pergi dekat website lain, sebab kita boleh externally tu kita boleh masukkan dalam Prod ni dan lebih menyenangkan pelajar-pelajar untuk mengakses website yang kita nak search. Dan account dan sebagainya. Medicine lebih kurang ya. Beyond school ini bermaksud belajar tetapi dekat luar kelas. Cikgu tak ajar, kita belajar sendiri katanya. Contohnya kita belajar dekat YouTube cara main gitar, cara main komputer. Kalau kita nak belajar buat software pun ada juga dalam ni. Nak belajar buat Prod Valley ni pun ada juga. Dan keputusan exam saya tak payahlah tengok sangat Kita boleh warnakan ni. Kebaikannya kita tak payah, kalau kita dapat kertas exam terus update kat sini. Kalau hilang senang. Sebab saya ni kan mak bapak saya garang. Jadi kalau tunjuk kan ayah kena marah. Tengok ML 3 Masya-Allah.
Jadi berhati-hatilah. Dan itu sajalah saya rasa kot. Sebelum itu saya nak cakap sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksud ilmu adalah imam kepada amal dan amal adalah makmumnya. Jadi belajarlah. Dengan ilmu kita akan berjaya. Kalau datang secara paksa ke sini, ilmu itu takkan masuk, ya. Dan kalau kita sukarela datang sini, Allah akan memberi kita ganjaran di syurga nanti. Dan saya mengakhiri kata-kata saya ini dengan satu pantun, serangkap pantun. Buah durian di tepi pasir. Sekian, terima kasih. Alright, thank you very much Muhammad Ilyas. Satu presentation yang very good. Harap anda dapat inspirasi daripada dashboard dia lebih canggih daripada versi yang ajar kat workshop. Alright, so diorang belajar cara untuk menjadikan dashboard sebagai satu pusat pengumpulan sumber daripada semua internet website yang sangat luas. So dia dah filter, so dashboard menjadi satu pusat sumber dia lah. Very good one. So next we have two presenters from Google Apps for Education's seminar. We have Frog Team, Nurdini Shahira binti Zamri and Siti Humaira binti Samsudin Shah from SK Sungai Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Frog Team. Nama saya Nurdin Shahira binti Zamri dan kawan saya Siti Humaira binti Samsudin Shah. Okey, semalam kami pergi ke bahagian Google. Kami pergi buat presentation untuk pergi ke trip untuk pergi ke Australia. Jadi kami kena buat presentation untuk minta kebenaran ibu bapa lah. Jadi untuk ke sana. Kepada orang yang sukakan haiwan, saya bercadang untuk ke Australia kerana di sana ada haiwan yang tiada di Malaysia seperti kangaroo, koala dan sebagainya. Okay, kat Australia juga kita ada makanan. Semua pada makan kan? Jadi kalau kita nak makan, kita nak yang sedap kan? Kita boleh pergi ke Australia ni, kita makan makanan yang memang sedap lah ataupun menarik macam tu lah. Okey, pada hari pertama kami pergi tengok kangaroo dan koala, dan pada hari Selasa pula ataupun hari keesokannya kami pergi ke pantai untuk melihat ikan-ikan yang ada dekat sana lah. Hari ketiga pula kami akan pergi makan dekat restoran tepi pantai ke macam tu lah. So, jadi kami akan pergi ke Australia. Kami kena bincang untuk pergi naik apa. Kami dah tengok untuk peta dekat Google.
kalau kita pergi ke Australia, kita mesti pergi ke Kuala Lumpur. Lepas tu kita kena naik flight lah ke Australia. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih diucapkan kepada adik Nordini Syahira dan Siti Humaira tadi. Sekarang semua nak pergi Australia juga ke? Kan? Tengok best kan? Food lah, dia punya tempat lah. Best ke tak best? Semalam semua pun pergi Australia ke? Ke banyak lagi tempat lain? Mana lagi? Philippines. Okey, relax. Okey, ingat lagi tak hashtag untuk event ni? Apa? Hashtag FrogVLA 3S. So kalau siapa yang ada phone tu, guna social media anda untuk hashtag gambar-gambar yang anda ambil lah untuk event ni. Okay, untuk seterusnya kita akan ke sesi Hour of Code. The next Mark Zuckerberg, the next coding, the next billionaire. So I'm gonna call adik Alman Bashar Saud bin Roslan from Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Impian. Dipersilakan. Woo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. My name is Alman Bashar. I'm from SMK Mutiara Impian, Pulau Pinang, and I'm 40 years old. I'm so thankful to my teacher, Siti Shakira, for choosing me to come attend this program. Okay, today I'm gonna tell you about yesterday. There were 6 workshops, but the most interesting workshops is Hour of Code by James. And who not interested in him? The only orang putih among us Malaysians. Okay. And the most important thing that I learned in these workshops, what that coding is everywhere. It is being used in everything that we see and use every day. Example like handphone, microwave, laptop, alarm clock, oven, and load of other things. Okay. Now I have come to realize that coding plays a very important part in our everyday lives. Okay. Now I would like to show all of you what I have put together from the season. I put many comment blocks to my video. I hope all of you enjoy it. Okay. Okay, thank you very much all of you. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada adik Alman Bashar. Okey, sebenarnya tadi tu, tahu kan yang kartun yang bergerak tu, sebenarnya mula-mula kartun tu kaku je kan. Tapi adik ni yang susun macam mana dia bergerak ke depan, ke belakang. Tadi buat pusingan semua tu. Semua pun try semalam kan? Buat ke? Kan, macam adik pun cakap kan, dengan khusus yang session yang paling best Okey, seterusnya kita akan panggil seorang lagi adik ni untuk digital storytelling. Ya, ini pun sesi yang menarik juga. Okey. Kita akan jemput dari kumpulan Digital Kids
Wakilnya adik Goh Ian C dari SJKC Hualian 3 Taiping Perak. Dipersilakan. Yeay. Selamat pagi. Kami dari kumpulan Digital Kids. Hello, nama saya Syafa Binti Saleh dari Sekolah Menengah Kebangsaan Derma, Perlis. Okay, kemarin kami telah mengikuti beberapa bengkel. Salah satu bengkel yang kami ikuti adalah video editing. Dalam bengkel ini macam-macam benda yang kami belajar. Salah satunya cara untuk download image, masukkan muzik dalam video dan banyak lagi. Sebenarnya bila kita masuk dalam bengkel ini baru kita tahu nak edit gambar bukannya nak edit video bukannya susah. Student biasa pun sebenarnya boleh edit video. Tak semestinya orang profesional. Kalau kita dah letak dalam fikiran, oh edit video ni susah, edit video ni susah, memang susah. Kalau kita belajar, praktikkan, benda ni simple dan sangat simple dan memang senang. Okay, my name is Zulhelmi Hazri. I'm from Sekolah Seni Malaysia, Johor. Yesterday we did learn how to make a video. It's very simple. Even though I have a knowledge how to make a video, it's improved my how to make a video and it's not very hard. Yes. Hai, nama saya Goyen Jie dari SJKC Hualian 3 Taiping Perak. Making video is fun and easy. Sekarang tengok video dari Digital Kids. Hai, selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia. Let's see our video. Thank you for watching our video. Bye. Okay, that's all from us. Thank you, and we hope to see another time. Thank you. All right. Did they do a good job? Did they do a good job? If they're really good, can you give them another round of big applause? All right, future directors and future actors. The next one, we have two presenters from seminar number 5, Skill Up. Nurin Sabrina binti Muhammad Khairi daripada Sekolah Agama Sultan Azlan Shah Perak. And we also have Muhammad Ajwad from SK Complex Sebarang Take, Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. My name is Muhammad Ajwad Nabi bin Muhammad Zaki. I am from Terengganu. My school is SK Complex Sebarang Take. Kawan-kawan, apa yang kawan-kawan buat dengan internet di rumah? Mesti main Facebook kan? Kawan-kawan nak tak belajar skill baru? Kawan saya akan kongsikan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Sabrina binti Muhammad Khairi daripada SMKA Sultan Azlan Shah, Perak. Okey, dekat sini saya nak kongsikan satu website yang sangat hebat, berguna, yang kita boleh belajar apa yang
kita nak belajar tapi benda tu kita tak boleh dapat kat sekolah. Okay, sekolah macam tak ajar benda tu. Benda tu kan luar daripada, bukanlah pembelajaran sangat. Contoh dia macam chemical. So, kalau Nabil budak sekolah rendah nak belajar chemical kan sekolah tak ajar. So, kita boleh belajar kat sini. Okay. Mula-mula kita buka frogvle 3s.wordpress.com. Lepas tu kita pergi dekat skill up. Lepas tu dekat sini ada laman web dia. Kalau kawan-kawan nak buka dekat rumah nanti boleh. Okey, ni contoh dia. Okey, dekat sini dia ada tunjuk banyak skills yang kita boleh belajar. Kalau nak senang buka diy.org. Dekat situ banyak benda yang serius cakap. Banyak gila benda, game designer, hack, semua boleh belajar sini. Lepas tu, nanti bila kita dah buat sign, dah semua, dah buat, contoh ambil game designer kan, ramai minat game kan, gamers ni ramai. Ambil game designer, lepas tu, okay, game designer. Dia ada challenge kat sini. Okay, kita klik, contohlah, baru kan, klik. Lepas tu kawan-kawan buat video yang tunjukkan kawan-kawan dah buat dia punya projek ni. Lepas tu boleh share projek kat sini. So, yang ni contoh-contoh video yang kawan-kawan kita seluruh dunia dah buat. Bila kita upload dia punya video kat sini, satu dunia boleh tengok apa kita buat dan kita boleh tengok satu dunia buat apa. Contoh sini macam mana kan. Ni orang lain punya. Kita boleh tengok untuk contoh. Okey, kat sini juga saya nak cerita semalam. Dalam kelas skill up, saya ada belajar guna DIY ni lah. Saya ada belajar 2. Okey, nadi. Yang saya belajar semalam guna skill up ni. Nadi ada 2 cara nak kira. Satu kita guna kat tangan, satu kita guna kat leher. Satu lagi yang saya belajar semalam sangat unik tau. Origami untuk buat katak. See? Katak ni boleh lompat. So kalau kita nak main kat kelas dengan kawan-kawan, lepas tension belajar boleh. Okay, boleh cari dekat DIY ni, skills dia. Kita buat katak, boleh main, boleh lompat tau. Taklah. Dia boleh lompat. So, saya rasa apa yang saya dapat daripada DIY ni, yang saya dapat daripada kelas skill up semalam, sangat berguna. Yang saya minat chemical dan saya tak sabar nak belajar chemical. Dan kat sekolah saya masa lagi form 2, so dia pun tak ajar chemical. Sekolah tak ajar chemical lagi. So boleh dapat kat sini, kat skill. Chemical semua banyak betul. Saya dapat, nanti balik sekolah saya akan kongsikan dengan kawan-kawan saya apa yang saya dapat kat sini. Kongsikan diy.org untuk kita orang boleh belajar sama. Game designer, foto, semua banyak. Botanical. Ni ada contoh Samologist, ada yang saya tak pernah dengar pun. Banyak untuk discover kat sini. Seterusnya saya sudahkan kepada Nabil. Kami sudah masukkan website diy.org ke dalam frogvle kami. Kawan boleh cuba. Sekian dari kami. Terima kasih. Okey, kat sini saya nak terima kasih dekat cikgu-cikgu yang ajar kita orang skill up DIY semua ni. Cikgu Fitri dengan Cikgu Hafiz Mirza. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for these two student, Nurin Sabrina dan adik Muhammad Ajwad. Okay, kita dah go through to 5 different session that we had yesterday, iaitu dashboard designer, dah, Google App for Education, dah, Hour of Code, dah, digital storytelling pun dah, skills up pun dah. Kita ada satu lagi session kan? Apa Apa? Apa? Tak dengar. Classroom of the future. Buat apa? Siapa ingat buat apa? Kita build kita punya kelas sendiri kan? Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang Classroom of the Future dan apa yang mereka buat semalam, kita perlu ke booth di sebelah kanan anda. Di sana.
Di sana ada 3 yang terpilih dan diorang akan bagi penerangan apa yang diorang buat di classroom of the future. Apa yang diorang nak dalam kelas. Diorang yang susun sendiri dalam kumpulan. Okay, this is very amazing because for us as well, for all the session, the kids come from all over Malaysia, kan, datang dari seluruh Malaysia, masuk kumpulan, tak kenal sama sendiri, tiba-tiba boleh berdiskus bersama, lepas tu hasilkan something, hasilkan sesuatu daripada apps dan juga bahan yang diberikan kepada mereka. Okey, untuk guru-guru juga di Booth for Asia terdapat bahan untuk guru-guru juga. Ada guru-guru di sana yang buat penerangan tentang dashboard mereka, tentang Frog VLE mereka, serta ada Wordmania. Tahu tak Wordmania? Tahu tak Wordmania? Kalau tahu, boleh pergi main kat sana. Kalau tak tahu, boleh pergi tengok, boleh dapatkan maklumat lanjut juga di sana. Okey, itu saja untuk sesi Frog kita hari ini. Jangan lupa teruskan hashtag FrogVLE3S. Sekian, terima kasih.